Assalamualaikum Majdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Fakrul dan juga Siti Mariam. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar Majdi pagi ini? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat walafiat pada pagi ini. Alhamdulillah. Kalau tadi Majdi, sebelum kita berlintas langsung bersama dengan Majdi, saya ada mengatakan tentang sokong menyokong ini kan. Betul. Saya sokong orang-orang Tutong apabila ada kaitan dengan hal-hal breakfast, hal-hal dengan sarapan. Kerana kalau di daerah Tutong baru-baru ini saya bersarapan di salah sebuah kedai di sana yang menjual pulut panggang yang sangat istimewa. Saya menyokong tu usaha orang-orang Tutong menghasilkan pulut panggang yang penuh berkualiti. Kalau Majdi macam mana? Kalau saya bersetujulah dengan pendapat Fakrul Razi. Kita ni sokong apa jua hasil jualan orang orang yang berniaga ni lah. Kerana mereka berniaga ni bukannya mudah. Kadang-kadang bangun awal pagi untuk menyediakan segala bahan, menyiapkan segala makanan. Jadi kita ni selaku pembeli, nyorang kita ni walaupun kita ni ada kuasa untuk nyorang memilih kan. Tapi kita ni sokonglah apa yang mereka jual dan nyorang ialah seperti Fakrul cakapkan juga support penting. Juga kadang-kadang Mas Ayu dan juga Majdi, apabila kita ni support ni bukan kadang-kadang kita ni support hanya dengan membeli sahaja, tetapi kadang-kadang apabila kita memberi saranan pun itu sebenarnya walaupun agaknya ada orangnya ngapa kan menyaran-nyarankan arah kedai aku ni macam dia suka kedai aku kah, tapi itu adalah sokongan yang berbentuk lain. Sokongan pulang tua tapi berbentuk lain. Macam feedback betul. Macam feedback maklum betul. balas. Maklum balas. Jadi maklum balas itu adalah penting bagi mereka yang berniaga. Okeylah, teruskan saja berkata kita tentang feedback dan sebagainya. Nanti banyak pulang feedbacknya, panjang panjangnya di sejurangan ini. Okey, teruskan. Silakan Majdi. Memberikan bahan daripada daerah Tutong. Baik, terima kasih kepada rakan tugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Jumaat kepada audio penonton. Alhamdulillah kita bersua lagi untuk mengongsikan antara info semasa yang ada dimuatkan pada pertemuan kita pagi ini. Dan alhamdulillah juga keadaan cuaca saat ini dalam keadaan yang baik. Dan apa yang kita harapkan, apa jua aktiviti yang Auda laksanakan pada hari ini, kami doakan agar semuanya akan berjalan dengan lancar. Biar Auda, sebelum saya mengongsikan antara info semasa yang ada dimuatkan pada pagi ini, apa kata kita ikuti bahan visual terlebih dahulu yang kami muatkan pada edisi pagi ini. Sebagai umat Islam, kita disarankan supaya jangan berhenti menuntut ilmu. Banyak kelebihan yang akan diperolehi oleh orang-orang yang hadir ke majlis ilmu dan zikir. Mendapat kemuliaan, tertahan diri dari berbuat dosa dan kesalahan, diturunkan rahmat ke atasnya dan diampunkan dosa-dosanya. Menuntut ilmu agama lebih-lebih lagi perkara yang berkaitan dengan kewajipan seorang yang beragama Islam adalah menjadi keutamaan bagi Badan Kebajikan Saudara-saudara Baru Kampung Kidang Mungkom yang masih membukakan kelas-kelas Fardu Ain sejak tahun 2005 di Rumah Penasihat Baskim yang berhormat Haji Umar Ali bin Esong. Kelas ini dihadiri oleh golongan mu'alaf yang tinggal di Mukim Kidang dan penduduk kampung. Tata cara mengambil wudu yang betul dan cara menunaikan solat yang betul diadakan secara berterusan selepas selesai waktu kelas membaca Al-Quran dan Iqra. Semasa kunjungan saya ke kelas pengajian agama di Baskim ini, tenaga pengajar memuatkan topik pergerakan dalam sembahyang dan cara sembahyang duduk ketika dalam keadaan tertentu. Keadaan pertama, mampu berdiri, mampu rokok tetapi tidak mampu sujud dan tidak mampu duduk di lantai. Macam mana halnya? Hukum orang yang mampu berdiri jika tidak melaksanakannya ketika mendirikan sembahyang boleh menyebabkan sembahyangnya batal.
Memandangkan kelas ini turut dihadiri golongan warga emas, para tenaga pengajar mengambil berat akan kepentingan ilmu pengetahuan, cara sembahyang duduk yang betul. Kerana sembahyang 5 waktu adalah satu kewajipan yang dituntut dalam Islam. Mengajar dan belajar dengan cara kekeluargaan di tempat ini pasti memudahkan golongan mu'alaf yang hadir memahami teori dan praktikal sembahyang dengan mudah. Alhamdulillah, masa ni setelah diorang mempelajari sembahyang fardu ain, terutamanya sembahyang 5 waktu tu yang dikerjakan, kami selalunya kalau mengajar itu tu dianukan praktikal masing-masing. Jadi mereka sudah tahu. Kemudian ni masa ni zaman digital ni kan lebih lagi supaya diorang faham betul-betul mengenai macam mana cara duduk sembahyang ni, macam mana orang yang tidak dapat berdiri anda dapat duduk di dalam sembahyang. Pasal itu ditayangkan macam tadi slide kan, ditayangkan arah diorang macam mana contoh-contoh cara sembahyang yang betul semasa ia sembahyang duduk. Apa yang saya harapkan ataupun kami harapkan di kelas Baskem ini, alhamdulillah mudahan saya berterusan dan di sini dapat kalau dapat lagi diajak lagi ramai-ramai mualaf itu datang belajar ke rumah tempat kelas Baskem ini. Itu khas untuk saudara-saudara baru, tapi tidaklah terhad kepada saudara-saudara baru. Mungkin bagi orang-orang yang memang benar-benar Islam sudah pun, kalau ia akan mau mempelajari lagi ataupun belajar lagi di kelas Baskem ini, dibukakan. Sangat-sangat diharapkanlah. Alhamdulillah dapat ya kami mendapat pengetahuan kami juga dengan ringkas. Jadi kalau Babu sendiri pernah mempraktikkan sembahyang secara duduk ini? Oh, pernah dari sembahyang itu aku hafal atau kan tahu sudah. Tapi yang tunduk itu keduanya atau belum ku tahu benar. Ini baru ku tahu lagi. Jadi kalau Babu macam mana? Adakah baru tahu cara-cara sembahyang duduk yang betul atau? Nak tahu sudah. Tahu sudah, memang tahu sudah lah. Tahu sudah. Kalau yang dulu tu di mana mempelajari? Dari cikgu lah. Cikgu di mana? Cikgu di sini aja. Cikgu di Baskem mana? Jadi mungkin ada kata-kata penghargaan lah khususnya kepada guru-guru kerana dapat menyediakan kelas untuk belajar cara-cara sembahyang ni, Bu. Terima kasih kepada guru kami mengajar. Setiap ujung minggu kami belajar. Saya ucapkan terima kasihlah kepada mereka. Penubuhan Badan Kebajikan adalah berfungsi sebagai agensi dalam menangani hal ehwal kebajikan saudara-saudara baru seperti yang disarankan oleh Pusat Dakwah Islamiah Negara Brunei Darussalam. Sebagai sebuah unit organisasi di peringkat kampung, Badan Kebajikan ini akan sentiasa selaras dan berkesinambungan dengan misi dan kepentingan Persatuan Saudara-Saudara Baru Daerah Tutong, ringkasnya Persatu. Jadi nampaknya seperti mana yang walaupun ringkas daripada yang penerangan bengkel yang telah diadakan pada pagi ini, alhamdulillah sekarang kurangnya kita dapat sedikit ilmu cara-cara kita ni duduk. Ada sebagiannya sebelum ini kalau barangkali ada confuse sedikit daripada masyarakat yang di luar sana, baik saudara baru ataupun yang Islam. Cara mereka duduk tu ada yang tidak sama kan. Jadi dengan adanya bingkel pada pagi ini, alhamdulillah kita dapat mengalusi lagi sekali lagi yang sebenarnya cara sembahyang duduk yang betul lah. Jadi insyaAllah ilmu ini akan kita laratkan lagi kepada saudara-saudara baru, baik yang ada yang masih belajar di sini ataupun yang di luar kawasan kampung ini juga, insyaAllah kita tidak akan juga membiarkan saudara-saudara baru di kampung ini untuk mereka lebih tahu cara-cara sembahyang apabila dalam keadaan kita ni fizikal, keadaan manusia ini dalam keadaan yang tidak sihat. Jadi dengan apabila kita ni sudah dapat ilmu seperti ini, alhamdulillah secaranya kita memang sudah tidak payah lagi untuk kita ni mempelajari cara-cara sembahyang duduk.
inilah yang peluang yang lebih baik yang didedahkan pada hari ini. Alhamdulillah. Harapan saya, kita mengharapkan lebih ramai lagi saudara-saudara baru yang di luar sana untuk belajar lagi, walaupun sudah mendapat ilmu di mana saja tempat mereka belajar, tapi kita memberi peluang dengan belajar secara percuma yang telah di tempat belajar tempat rumah yang telah disediakan oleh Yang Berhormat Haji Marali dengan tenaga pengajar yang dihaskan daripada pengajian Islam. Inilah rebutlah peluang keemasan untuk kita mengejar akhirat, kerana ilmu ini tidak akan habis sampai bila-bila selagi kita ini masih hidup. Jadi saya sendiri pun sebagai bukan saudara baru pun masih juga belajar di sini juga bersama-sama dengan saudara-saudara baru, membimbing dan juga memberi mereka semangat untuk kita ni melihat yang saudara baru, yang mana kita ni sebagai yang Islam asal ini pun masih juga memerlukan ilmu pelajaran agama sampai bila-bila. Semoga matlamat utama Badan Kebajikan Saudara-saudara Baru Kampung Kudang Mungkum, ringkasnya Baskim, tercapai untuk menjaga dan memperkasa kebajikan saudara-saudara baru di Kampung Kudang Mungkum umumnya dan membantu mempelajari dan mendalami agama Islam.